Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulakan dengan pengenalan qiyas. Secara umum, qiyas merupakan proses ijtihad berdasarkan analogi daripada ayat Al-Quran dan As-Sunnah atau perintah yang diketahui untuk perkara-perkara yang baru. Qiyas juga merupakan suatu penetapan hukum terhadap perkara yang terdahulu yang mempunyai persamaan dari segi Allah, sebab dan pelbagai aspek lain yang mana hukumnya adalah sama. Ia juga adalah bagi menganalisis persamaan yang wujud di antara kes yang memang sedia ada hukumnya dengan kes baharu atas persamaan illah pada furu' dan asal. Sebagai contoh, arak hukumnya adalah haram, ilahnya adalah memabukkan. Ini disamakan dengan dadah yang mana ia adalah memabukkan. Jadi hukum dadah adalah haram disebabkan ilahnya sama seperti arak, iaitu memabukkan. Seterusnya, saya teruskan kepada definisi qiyas. Dari segi umum, qiyas bermaksud menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas disebabkan kesatuan Allah hukum antara keduanya. Selain itu, qiyas juga membawa makna memberikan hukum yang sama kepada sesuatu yang serupa dengan yang telah ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis. Seperti contoh tadi, iaitu arak. Hukumnya ada dalam nas, iaitu dalam Al-Quran. Dan dadah, hukumnya tiada dalam nas. Tetapi disamakan kerana ada persamaan illah, iaitu memabukkan. Terusnya, definisi qiyas menurut ulama'. Menurut Abu Zahra, menyatakan bahawa qiyas adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas tentang hukumnya kerana keduanya berhubung dalam illah hukum. Selain itu, Abu Hasan al-Basri juga menyatakan bahawa qiyas ni menghasilkan iaitu menetapkan hukum asal pada furu' kerana keduanya sama dengan hukum illah menurut para mujtahid. Dan yang terakhir iaitu Ibnu Subki menyatakan bahawa qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang sudah diketahui kesamaannya dalam illah hukumnya menurut para mujtahid. Kesimpulan daripada definisi qiyas menurut para ulama' ini, semua ulama' menyatakan bahawa hukum sesuatu qiyas itu sama antara dalam nas dengan di luar nas kerana mempunyai persamaan dari segi Allah. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan para ulama' dan pakar dalam bidang fiqh telah bersepakat dan sependapat bahawa qiyas merupakan salah satu sumber hukum perundangan Islam dan qiyas merupakan antara 4 sumber dalil yang disepakati selain Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Maka setiap orang Muslim wajib mempercayai segala ketetapan hukum yang sah melalui kaedah qiyas. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 59. Dalam ayat ini Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah dan pemerintah, iaitu orang yang berkuasa, untuk merujuk perkara-perkara yang berlaku pertikaian itu. Maka dalam konsep penggunaan qiyas ini, pemerintah yang dimaksudkan adalah para ulama' dan mereka yang memahami dan mempelajari konsep qiyas ini secara keseluruhannya. Berdasarkan potongan ayat, mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulnya juga bermaksud agar para ulama' dapat membuat kesimpulan dari dua sumber ini dengan kaedah analogi, iaitu melalui qiyas. Seterusnya, pensyariatan qiyas berdasarkan dalil hadis adalah berlaku sebagaimana sabda Rasulullah terhadap pertanyaan seorang wanita berkaitan puasa untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Maksudnya, bagaimana kalau ibu kamu mempunyai hutang? Adakah kamu akan melunaskannya? Baginda menjawab, ya. Nabi SAW bersabda, oleh itu berpuasalah untuk ibumu. Maka hadis ini berkata bahawa perkara itu menjelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW mengkiaskan hutang kepada Allah yang belum dipenuhi dengan hutang kepada sesama manusia. Seterusnya, dalil hadis yang menguatkan lagi pembuktian qiyas ini adalah hadis tentang perutusan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, di mana Rasulullah bertanya kepada Muaz, maksudnya, bagaimanakah nanti engkau akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada engkau sesuatu permasalahan? Muaz menjawab, saya akan memutuskan
memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah. Nabi bertanya lagi, sekiranya kamu tidak dapati di dalam kitab Allah? Jawab Muaz, saya akan memutuskan berdasarkan sunnah Rasulnya. Tanya Nabi lagi, sekiranya engkau tidak menemui di dalam sunnah? Jawab Muaz, saya akan berijtihad dan saya tidak akan mengabaikan perkara tersebut atau membenarkan begitu sahaja. Nabi pun menepuk dada sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah ke arah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah. Hadis riwayat ini daripada Abu Dawud Al-Aqdiyah. Rukun dan syarat qiyas. Rukun qiyas yang pertama ialah asal. Apakah itu asal? Asal merupakan tempat mengqiyaskan. Syarat pertama baginya ialah asal dan hukumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti arak disabit hukumnya berdasarkan Al-Quran. Syarat yang kedua ialah qiyas tidak boleh bercanggah dengan dalil yang lebih kuat daripadanya. Sebagai contoh, qiyas yang mengatakan sah seorang wanita mengahwinkan dirinya tanpa wali berdasarkan qiyas sahnya dia menjual beli hartanya tanpa wali. Ini merupakan qiyas batal kerana ia bercanggah dengan nas. Tiada nas yang mengatakan sah seorang wanita mengahwinkan dirinya tanpa wali. Rukun qiyas yang kedua ialah furu' ataupun cabang. Furu' ialah yang diqiyaskan, seperti segala macam minuman yang memabukkan. Syarat pertama ialah hukumnya tidak dinyatakan dalam Al-Quran, hadis atau ijma' seperti tuak masam dan pil khayal. Seterusnya, hukum yang dipindahkan kepada furu' hendaklah sama dengan hukum asal. Selain itu, hukum furu' tidak boleh mendahului hukum asal dari segi sabitnya. Contohnya, tidak sah qiyas wuduk terhadap tayamum dari segi wajib niat dengan ailah kedua-duanya merupakan bersuci atau ibadat. Hal ini kerana wuduk telah disyariatkan terlebih dahulu berbanding tayamum. Rukun qiyas yang ketiga ialah hukum asal. Hukum asal merupakan hukum syarak berbentuk amaliyah yang telah sabit atau telah ditetapkan oleh nas. Syarat hukum asal yang pertama ialah ilahnya dapat difahami oleh akal. Yang kedua, hukum asal tidak dimansuhkan atau tidak dibatalkan. Yang ketiga, hukum asal mestilah bukan suatu hukum yang berlaku khusus yang telah sabit melalui nas. Sebagai contoh, terdapat dalil yang menunjukkan sesuatu hukum itu hanya berlaku untuk asal sahaja, seperti berkahwin lebih daripada 4 isteri dalam satu masa adalah khusus untuk Nabi sahaja. Rukun qiyas yang terakhir ialah illah ataupun sebab. Ia merupakan sifat-sifat yang ada pada asal dan furu' yang diqiyaskan, seperti memabukkan. Syarat yang pertama ialah ia mestilah merupakan suatu keadaan atau sifat zahir, iaitu dapat difahami oleh panca indera kerana ia merupakan tanda hukum. Sebagai contoh, tidak sah dijadikan saling meredai antara penjual dan pembeli sebagai ailah pertukaran milik barangan. Hal ini demikian kerana redha itu berkaitan dengan hati dan tidak dapat difahami oleh panca indera. Apa yang boleh dijadikan ailah untuk menunjukkan tanda redha tersebut ialah ijab dan qabul. Syarat yang kedua ialah ailah merupakan suatu sifat atau keadaan yang pasti dan tetap dalam semua keadaan dan orang. Syarat yang terakhir ialah suatu sifat dan keadaan yang sesuai dan munasabah dengan hukum. Qiyas apabila ditinjau daripada aspek kekuatan hujah dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu qiyas al-khafi dan qiyas al-jali. Qiyas al-khafi ialah qiyas yang tersembunyi ataupun sabit dengan istinbat dan tidak dapat dipastikan kerana ketiadaan perbezaan antara asal dan furu'. Berdasarkan penjelasan tersebut, qiyas bentuk ini termasuk dalam kategori qiyas al-adna atau qiyas al-adwan. Contoh bagi qiyas al-khafi ialah haram menjual buah apel dengan apel dibandingkan gandum dengan gandum, di mana ilah buah apel lebih rendah daripada gandum yang menjadi makanan asasi. Antara qiyas yang berada di bawah kategori qiyas al-khafi ialah qiyas al-adwan. Qiyas al-adwan ini boleh dikenali juga sebagai qiyas al-adna. Qiyas ini adalah berdasarkan ilah yang nilai ilah itu lebih rendah daripada ilah yang terdapat pada hukum asal. Selain itu juga dari segi ilah hukum furu' dalam qiyas ini adalah kurang jelas atau tidak kuat berbanding dengan yang asal. Sebagai contoh, haram menjual ayam dengan ayam dibandingkan dengan menjual gandum dengan gandum, di mana ilah bagi ayam adalah lebih rendah berbanding dengan gandum yang menjadi makanan asasi untuk manusia. Terusnya, pembahagian kedua kepada dalam qiyas ialah qiyas al-jali. Qiyas al-jali atau jelas iaitu qiyas yang sebabnya sabit dengan nas atau ijma' amat jelas dan diyakini kerana tiada perbezaan antara asal dan furu'nya. Qiyas bentuk ini dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu qiyas al-aula dan qiyas musawi. Qiyas al-aula ialah di mana
Ilah pada hukum furuk itu lebih kuat ilahnya daripada hukum asal. Qiyas al-aula ini juga bermaksud dari segi hukumnya furuk di dalam qiyas, iaitu lebih utama atau kuat berbanding dengan yang asal. Sebagai contoh, mengkiaskan haram memukul ibu bapa dikiaskan dengan mengatakan kepada ibu bapa dengan ilah yang sama, iaitu menyakiti. Pada firman Allah yang menyatakan fala taqul lahuma uffin, yang bermaksud maka janganlah engkau berkata kepada mereka dengan sebarang perkataan yang kasar walaupun hanya dengan perkataan Oleh itu, janganlah kita mengatakan perkataan yang kasar terhadap kedua ibu bapa walaupun hanya dengan perkataan kerana ini seperti kita memukul atau memarahi ibu bapa kita kerana ilahnya adalah sama, iaitu menyakiti kedua ibu bapa kita. Kategori yang berada di bawah qiyas al-jali ialah qiyas al-musawi. Qiyas al-musawi adalah qiyas yang hukumnya adalah sama di antara asal dengan furuk berdasarkan kepada ilahnya yang sama. Qiyas musawi ini juga boleh dijelaskan dengan furuk di dalam qiyas ini adalah sama dengan yang asal dari segi hukumnya. Sebagai contoh, dikiaskan haram membakar atau memusnahkan harta anak yatim kepada haram memakan harta anak yatim. Seperti firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Oleh itu, hukum membakar dan memusnahkan harta anak yatim adalah haram kerana ia dikiaskan dengan haram memakan harta anak yatim. Di sini terdapat 4 contoh aplikasi kias dalam isu semasa. Yang pertama adalah penyalahgunaan dadah. Yang kedua adalah larangan berniaga ketika solat Jumaat. Yang ketiga adalah pengharaman menghisap rokok elektronik ataupun vapor. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pewarisan harta. Contoh yang pertama adalah penyalahgunaan dadah. Di sini telah dibahagikan kepada 4 rukun. Yang pertama adalah al-aslu, iaitu arak. Yang kedua adalah al-furu' ataupun cabang, iaitu dadah. Yang ketiga adalah al-ilah, iaitu sifat kepada al-furu' dan al-aslu, iaitu memabukkan. Yang keempat adalah hukum asal, di mana hukum bagi mengambil dadah adalah haram kerana ia dikiaskan dengan arak dan ia memabukkan. Contoh yang kedua adalah jual beli ketika solat Jumaat. Di sini telah dibahagikan kepada 4 rukun. Yang pertama adalah al-aslu, iaitu jual beli ketika solat Jumaat. Yang kedua adalah al-furu' ataupun cabang, iaitu meneruskan pekerjaan atau melangsungkan perkahwinan ketika solat Jumaat. Yang ketiga adalah al-ilah, iaitu sifat pada al-aslu dan al-furu', iaitu melalaikan solat Jumaat. Yang keempat adalah hukum asal, di mana hukum bagi meneruskan pekerjaan atau melangsungkan perkahwinan ketika solat Jumaat adalah haram kerana ia dikiaskan kepada jual beli ketika solat Jumaat dan ia melalaikan solat Jumaat. Contoh yang ketiga adalah pengharaman menghisap rokok elektronik ataupun vapor. Di sini telah dibahagikan kepada 4 rukun. Yang pertama adalah al-aslu, iaitu rokok. Yang kedua adalah al-furu' ataupun cabang, iaitu rokok elektronik ataupun vapor. Yang ketiga adalah al-ilah, iaitu sifat kepada rokok. Rokok elektronik dan vapor adalah memudaratkan kesihatan. Yang keempat adalah hukum asal. Hukum bagi menghisap rokok elektronik ataupun vapor adalah haram kerana ia dikiaskan dengan rokok dan memudaratkan kesihatan. Contoh yang terakhir adalah pewarisan harta. Di sini telah dibahagikan kepada 4 rukun. Rukun yang pertama adalah al-aslu, iaitu pembunuhan seorang yang layak dapat harta warisan. Rukun yang kedua adalah al-furu' ataupun cabang, iaitu seseorang telah menggali telaga dan niat supaya ayam jatuh dalam telaga. Tiba-tiba ayam jatuh lalu mati. Rukun yang ketiga adalah al-ilah, iaitu sifat kepada al-aslu dan al-furu', iaitu terburu-buru dalam menguasai harta. Yang keempat adalah hukum asal, iaitu hukum bagi seseorang untuk mewarisi harta daripada orang yang telah dibunuhnya adalah haram. Slide yang terakhir adalah kesimpulan. Qiyas menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Segala rukun yang terdapat dalam qiyas perlu dipenuhi agar qiyas yang dilakukan adalah sah dan tidak terbatal. Akhir sekali, dengan qiyas, semua masalah hukum yang belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Itu sahaja pembincangan dari kumpulan kami berkenaan konsep qiyas dalam hukum Islam dan isu semasa. Sekian, terima kasih.